Oke, selamat pagi semua. Untuk minggu ini kita masuk ke bab yang seterusnya, yaitu bab 6, kesan pentadbiran Barat terhadap ekonomi dan sosial. Oke. Untuk bab ini kita tengok pada kesan apa yang pembaharuan yang mereka bawa lah, apa saja yang diubah oleh uh, pentadbiran Barat sebaik saja mereka mula mentadbir negara kita, daripada negeri-negeri Selat, negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, dan juga Sarawak dan Sabah. Apabila mereka masuk, mereka akan memperkenalkan sesuatu yang baru dan ataupun mengubah apa yang telah ada. Dalam bab ini kita akan mempelajari apa itu. Dalam bab ini kita ada 4 objektif. Pengenalan ekonomi moden oleh kuasa Barat di negara kita, pentadbiran Barat berkaitan dengan ekonomi, kesan ekonomi, pentadbiran negara Barat di negara kita, dan kesan sosial. Kamu boleh tengok di buku teks masing-masing lah. Untuk ni, kalau nak tengok pada objektif kita pada muka surat 137. Tajuk pertama, pengenalan ekonomi moden oleh kuasa Barat di negara kita. Kedatangan kuasa Barat menyebabkan berlakunya perubahan sistem pentadbiran di negara kita. Tempoh tersebut menandakan permulaan perubahan bentuk ekonomi dan sosial negara. Semasa pemerintahan British, mereka memperkenalkan sistem ekonomi moden yang lebih mementingkan keuntungan dan pengumpulan harta melalui proses penukaran barangan atau jual beli serta pembayaran lain. Sistem ekonomi moden ini berasaskan beberapa ciri modal seperti modal, tanah, teknologi moden, buruh, dan pengeluaran dalam skala besar. Kita tengok satu persatu. Yang di slide ini adalah ciri-ciri ekonomi moden. Modal yang besar, teknologi moden, tenaga buruh yang ramai, pengeluaran berskala besar, dan tanah yang luas. Jika kamu buat perbandingan dengan ekonomi sebelum ini, di mana dia hanya secara kecil-kecilan dan biasanya untuk sara diri, ada juga diperdagangkan tapi tidak berskala besar. Itu sebelum kedatangan British. Kita tengok pada modal dulu, modal yang besar. Yang pertama ni, pembangunan ekonomi moden memerlukan pelaburan modal yang besar dari luar negara dan modal tempatan. Modal yang besar diperlukan untuk mempertingkatkan proses pengeluaran dalam sektor pelambungan dan pertanian supaya memberikan pulangan keuntungan yang lumayan kepada pelabur-pelabur Eropah. Ni dia. Sorry ya. Slide lupa tukar. Untuk membuat sesuatu yang besar perlu peruntukan yang besar. Itulah perlu modal yang besar. Dia menggunakan gabungan modal daripada luar dan modal tempatan. Oleh itu mereka sudah ada mengumpulkan pelabur-pelabur daripada Eropah. Dan juga orang tempatan lah, masyarakat tempat, pemerintah tempatan. Next. Tak ada keluar pula. Kalau kamu nak tengok pada ni buku teks, ia adalah di muka surat 139. Sama saja, cikgu ambil saja gambar tu. Untuk pelembungan, kita masih berbincang mengenai modal ni ya. Di negeri-negeri Melayu untuk pelembungan, emas dilombong secara komersial di Raub Pahang, arang batu dilombong di Batu Arang Selangor, biji timah dilombong di daerah Lukut, Sungai Ujung, Larut, dan Kelang. Pada tahun 1888 pula, British membuka lombong biji timah bawah tanah yang terpanjang dan terdalam di dunia, iaitu di Sungai Lembing Pahang. Dan kawasan berlombong biji timah baru kemudian dibuka di Ampang, Kuala Lumpur, dan Lembah Kinta di Perak. Lepas tu, permintaan biji timah yang tinggi di pasaran menyebabkan British menggubal enactment dan undang-undang bagi menguasai industri biji timah. Antara syarikat pelombongan termasuklah syarikat Malayan Tin Dredging dan Gopeng Consolidated.
Di Sarawak pula, di Sarawak pula kegiatan melombong emas dijalankan oleh orang Cina di Bau pada tahun 1820-an. Pelombongan emas kemudiannya diusahakan oleh syarikat Borneo Berhad. Charles Brooke memberikan hak monopoli melombong antimoni kepada syarikat Borneo Berhad. Syarikat Borneo Berhad menjalankan kegiatan pelombongan antimoni di Bau dan Kuching. Arang batu dilombong di Saadong yang diusahakan oleh syarikat Borneo Berhad. Di Anglo Saxon Petroleum Company pula melabur dalam pelombongan petroleum di Sarawak pada tahun 1882. Petroleum dijumpai di Miri pada tahun 1910 dan kilang menapis minyak didirikan di Lutong Miri. Di Sabah pula, kegiatan melombong emas dijalankan di Sungai Segama oleh orang Cina. Syarikat Borneo Utara British membawa masuk pemodal Eropah yang memperkenalkan teknologi baru dalam melombong emas. Arang batu dilombong di Selimpompon, Sandakan dan Labuan. Pelombongan ini diusahakan oleh syarikat Cowie Harbour Coal. Fokus pada syarikat yang menjalankan kegiatan pelombongan ini. Itulah pelabur luar yang dibawa masuk ke negara kita untuk mengerjakan bahan-bahan mentah kita seperti dalam kegiatan pelombongan ini dalam skala besar untuk memberikan keuntungan yang tinggi kepada pihak British. Kita tengok pada kegiatan pertanian komersial. Untuk kegiatan pertanian komersial, apabila British menguasai negara kita, mereka memerlukan hasil tempatan untuk diperdagangkan. Selain daripada hasil pelombongan tadi ya. Pada peringkat awal, British mengusahakan beberapa jenis tanaman seperti lada hitam, gambir, buah pala, cengkeh pinang, kulit kayu manis, kelapa kerana harganya tinggi di pasaran dunia. Di negeri-negeri Melayu, penanaman lada hitam, buah pala, cengkeh di Pulau Pinang dan Singapura untuk tujuan ekspor. Pengusaha di negeri-negeri Selat menanam modal dalam penanaman tebu di seberang perai dan Perak. Pada tahun 1830-an, seberang perai terkenal sebagai pusat pengeluaran gula utama di negara kita. Pemodal membuka ladang kopi di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Johor. Menjelang tahun 1880-an, kopi menjadi tanaman ekspor negara kita. Pemodal Perancis menanam kelapa sawit secara komersial di Kuala Selangor pada tahun 1917. Tanaman kelapa sawit kemudiannya ditanam secara meluas di Johor dan Perak. Menjelang tahun 1920-an, Tanah Melayu mula mengekspor minyak kelapa sawit. Lepas itu pemodal juga menanam ubi kayu di Melaka, Negeri Sembilan dan Selangor. Tanaman teh pula diusahakan di Cameron Highland, Pahang. Mereka mengusahakan teh Ceylon yang bermutu tinggi. Antara syarikat yang terlibat termasuklah Sam Darby dan Guthrie. Itu syarikat yang terlibat. Di Sarawak pula, penanaman lada hitam di Sarawak terdapat di sekitar Kuching dan Serian, Serikai dan Maradong. Sagu diperoleh daripada tanaman pokok rembia yang ditanam di sepanjang Sungai Igan, Oyak, Mukah dan Bintulu. Pokok rembia yang menghasilkan sagu banyak ditanam di Sarawak. Di Sabah pula, SBUB melakukan pelaburan dalam penanaman tembakau. Tanaman ini diusahakan di Pulau Bangi, Teluk Marudu, Sungai Labuk, Sugut, Segama, Kinabatangan, Datu Tawau dan Sandakan. Tembakau mendapat pasaran yang baik di Eropah. Antara syarikat yang terlibat termasuklah London Borneo Tobacco Company. Itu pertanian komersial. Untuk getah pula. Perusahaan getah berkembang pesat pada awal abad ke-20 berikut kejatuhan harga kopi di pasaran dunia pada penghujung abad ke-19. Kejatuhan harga kopi disebabkan oleh serangan penyakit dan pengeluaran yang berlebihan daripada Brazil. Keadaan ini menyebabkan pengusaha tanaman komersial mula mengusahakan tanaman getah untuk ekspor di negeri-negeri Melayu. Nanti kita tengok pada sejarah getah. Di negeri-negeri Melayu, pelabur Eropah seperti Guthrie, Sam Darby, United Plantation, Harrisons and Crossfield dan Boston Battery Estate melabur dalam industri getah di Tanah Melayu. Mereka banyak melabur dalam pembukaan ladang getah di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Johor.
Di Sarawak pula dinasti Brooke tidak menggalakkan pembukaan ladang getah oleh syarikat asing bagi melindungi ekonomi penduduk tempatan daripada dieksploitasi oleh kapitalis barat. Syarikat ini menelan modal dalam peladangan getah di Dahan, Bidi, Sungai Semarahan. Oleh itu syarikat Borneo Berhad sahaja diberikan kebenaran untuk mengusahakan tanaman getah. Getah menjadi tanaman ekspor Sarawak pada tahun 1910. Okey, tidak banyak syarikat, cuma satu syarikat saja yang dibenarkan oleh Brooke. Okey. Di Sabah pula, getah ditanam di Taman Percubaan Kerajaan di Sandakan pada tahun 1882. SBUB melabur modal dalam penanaman getah yang ditanam di Bonggaya, di Sungai Labuk. Jesselton pula menjadi pusat perdagangan getah antara syarikat getah di Sabah semasalah British North Borneo Para Rubber, British North Borneo Company dan Lincoln Borneo Rubber Company Limited. Okay. So, untuk kalau tengok carta penanaman getah di tempat kita, kamu boleh tengok pada muka surat 141 dalam buku teks. Okay. So, pemodal asing dia akan sentiasa mengintai peluang untuk mengeksploitasi kekayaan dan kemakmuran negara kita. Oleh itu, kita haruslah berusaha dengan gigih untuk memanfaatkan sumber hasil bumi negara kita. Okay. So, sekarang berkenaan dengan slide ini, kita nak tengok pada sejarah getah. Okay, getah merupakan bukan tanaman tempatan untuk maklumat kamu. Kita ada getah tersendiri, tapi dia tidak dapat dikomersialkan untuk skala besar lah. Okay, oleh kerana getah kita berbeza dengan getah ini. Okay, sejarah pokok getah. Biji-biji getah telah disemai di Royal pada awal, di bawah tu. Gambar orang tua tu. Okay. Getah, dia berasal daripada Brazil. Pada tahun 1876, Sir Henry Wickham telah membawa 70,000 biji getah dari Brazil ke England. Biji-biji getah ini telah disemai di Royal Botanical Garden di Kew, England. Okay. Itu ada gambar Royal Botanical Garden. Sebanyak 2,000 benih dihantar ke Sri Lanka. Okay. Pada tahun 1877, sebanyak 22 batang anak getah dibawa ke Singapura dan ditanam di Taman Botanical. Dan bakinya 11 batang anak getah dihantar ke Kuala Kangsar, Perak dan ditanam di halaman rumah kediaman Residen Hugh Law sebagai tanaman hiasan. Kediaman Hugh Law di Kuala Kangsar. Okay. Selepas itu mereka menjumpai potensi getah sebagai komoditi. Lepas itu getah mulalah ditanam secara besar-besaran. Wujud-wujudnya ladang-ladang getah dan pelabur-pelabur luar seperti yang kita sebut tadi. Okay. Mula melabur dalam perusahaan getah. Okay. So, untuk hari ini kelas, kita setakat ini sahaja. Okay. So, esok ataupun minggu depan kita akan sambung kepada teknologi. Okay. Minggu depan lah, esok mungkin cikgu beri latihan. So, sekian. Terima kasih.